Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Pertamanya, marilah sama-sama kita meninggikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kali ini bagi sama-sama kita meneruskan sambungan daripada bacaan ayat dari surah Ar-Ra'd daripada ayat 14 hingga ke ayat 18. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 251. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sekejap lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya kepada anda. Pertamanya, di ruangan ini saya nak mohon maaf sedikit di atas kelewatan kita untuk live ini. Kerana seperti mana mungkin ada yang setengahnya maklum, ada yang tak tahu pun, yang tak perasan pun. Sebenarnya semalam kita ada masalah teknikal sedikit komputer kita. Jadi kita telah beli satu set baru. Jadi pagi ni agak kelang kabut sikit. Kita nak settingnya, itu pun belum 100% dapat settingnya dengan baik. Tapi sekurang-kurangnya saya dapat on air macam ni pun, dapat bersama dengan teman-teman pun. Alhamdulillah, insyaAllah nanti habis live ni kita akan cuba untuk mengemas kembali apa yang sepatutnya untuk kita sediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana kami nak memberikan yang terbaik kepada sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Jadi mohon maaflah jika ada sedikit kelewatan ataupun kekurangan daripada kami.
InsyaAllah kita dalam proses untuk menambah baik dari segi technical part lah insyaAllah. Dan juga sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan, minta sekali bantu saya boleh tak? Kita share dahulu live ini agar ianya juga sampai kepada orang yang tersayang, pasangan kita, anak-anak dan kawan-kawan kita, agar kita juga dapat bantu mereka untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang keduanya, saya minta sahabat-sahabat, jom kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh ya? Terima kasih yang tolong share, terima kasih yang tolong komen di ruangan bawah. Dan insyaAllah sebentar lagi poin-poin yang penting yang saya sampaikan itu diharapkan teman-teman ada yang tolong tulis ya, insyaAllah. Bukan saja kita nak bantu kawan-kawan kita, tapi yang lebih utama kita nak bantu diri kita sendiri untuk menguasai bacaan Al-Quran tersebut. Baik, semua dah bersedia untuk kita mulakan? Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart. Dan marilah kita mulakan dan memberkati majlis ilmu kita ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Sama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, tapi sebelum saya terlupa untuk menjawab salam bersemua sahabat-sahabat yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada satu bahagiannya berkenaan dengan sujud tilawah ataupun sujud sajadah kita panggil. Jadi insyaAllah sebentar lagi saya kongsikan apa yang perlu kita buat bila berjumpa dengan tempat yang demikian. Jadi pelajaran hari ini sangat-sangat penting. Jadi saya harapkan sahabat-sahabat tolong saya sharekan supaya bila kita share, ramai orang dapat belajar sesuatu dan mereka beramal, kita pun dapat pahala dari sisi Allah insyaAllah dengan berkongsi ilmu yang bermanfaat ini. Jadi jom share ya, jangan lupa untuk menekan button share. Baik teman-teman dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa, marilah kita melihat pada bacaan isti'azah ini. Hari ini kita punya pointer dia, sebab saya bagi tahu tadi kita agak kelam kabut sikit sebab kita nak baru setup semuanya, komputer setup, lampu setup lain. Jadi kita tak sempat tukar color. Selalunya kita guna warna merah ini yang telunjuk ini, pointer ini. Tapi hari ini warna putih. Diharapkan sahabat-sahabat okey lah ya. Diharapkan itu tidaklah menjadi masalah yang besar. Yang penting sahabat-sahabat tahu di mana poin yang sedang saya bicarakan. Baik, pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. A dengan au, a'u, zal beri dhammah di hujung lidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi terdengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barulah masuk ke dalam bacaan ayat yang pertama kita hari ini insya-Allah. Minta ada yang tolong tulis ya. Lahu da'watul haqq. Baik, perhatikan. Lahu, la satu harakat, hu dua harakat. Ada waw kecil di sini, huruf mad di sini ya. Jadi mad tabi'i di sini dia. Ain di pertengahan kerongkong. Watul, ta berdhammah bertemu lam yang bertanda mati, tul, bukan da'watul tapi da'watul. Dengar betul-betul. Bukannya da'watul tetapi da'watul. Kemudian di sini qaf berakhir dengan huruf qaf, di sini huruf jim kecil. Jim kecil ini menandakan di sini waqaf jaiz, boleh waqaf dan boleh wasal. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, pastikan di sini diberikan lantunan. Nama hukumnya khaqalah kubra. Maaf, khaqalah akbar. Khaqalah akbar. Perbetulkan ya. Nama hukumnya minta ada yang tolong tulis di sini khaqalah akbar.
dibacakan dengan diberikan lantunan, tahan sekejap, dan bila nak lantunkan itu bulatkan mulut. Jadi haqqa, jangan pepeskan jadi haqqa, itu tak betul. Yang betulnya haqqa, gitu ya. Lahu da'watul haqqa, barulah walladzina yad'u, walladzina yad'u, yad ada qalqalah surah di sini. Selain daripada qaf, dal juga merupakan huruf lantunan. Ada 5 semuanya, ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Ba, jim dan dal pepeskan mulut, qaf dan ta bulatkan mulut. Walladzina yad'una min dunihi, di sini hukum ikhfa hakiki, disamarkan daripada min jadi min du. Mi itu disamarkan dengan kadar panjang 2 harakat. Dunihi, hi juga dipanjangkan 2 harakat. La yastajibu, ji 2 harakat, bu juga 2 harakat. La yastajibuna lahum, di sini hukum ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba, dipanjangkan 2 harakat. Lahum, barulah bi syai'in, dan in ini izhar halqi, sempurnakan bunyi tanwinnya, jangan dipanjangkan terus masuk. Illa kabasiti kaffai, kabasiti, ti, ta bari dham, kasrah jadi ti, bukan ti ya. Kabasiti kaffaihi ilal, hi ilal, lam bari atas naik terus di atas lam yang bertanda mati. Ilal ma'iliyab, iliyab, diberikan lantunan di sini qalqalah surah. Lughafa, ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Liyablugha fahu wa ma, 2 harakat. Huwa bibalighi, huwa biba, 2 harakat. Lighi, dan bila waqaf di sini sama juga, jim kecil di sini waqaf jaiz, ha-nya diberikan tanda mati mendatang, tanda sukun ya. Bibalighi, begitu saja, jangan panjang bibalighi, itu salah. Kalau kita nak sambung dia jadi bibalighi wa ma, itulah kalau nak wasal, kalau nak sambung. Tapi kalau waqaf bibalighi, dan kemudian ibtidak terus pada wa ma du'a, ain di pertengahan kerongkong. Wa ma du'a, 4 atau 5 harakat. Ul kafirina illa fi dha, di tepi lidah. Dalal, lamnya diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Jelas tak jelas ni huraian tersebut? Jom kita baca sama-sama. Tarik nafas. Lahu, kalau boleh ikut baca bersama-sama. Lahu da'watul haqq, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafir
إلا في ضلال. Baru berhenti. Apa kata? Tarik nafas, kita baca sekali lagi ayat ini. Sebelum tu, yang baru bersama dengan kita, jangan lupa bantu saya untuk menekan button share. InsyaAllah, semoga Allah merahmati usaha kita bersama. Ini bukan usaha saya sendirian. Ini adalah usaha kita bersama untuk kita melebar luaskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa untuk bantu saya dan kawan-kawan yang lain ya. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Baru berhenti, tapi berhenti pada ayat, bukan berhenti belajar. Kita baru pada ayat yang pertama. Hari ini kita nak baca sampai ayat 18 saja daripada ayat 14 ya. InsyaAllah saya harapkan teman-teman masih lagi bersemangat untuk kita meneruskan pelajaran ini. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah jangan lupa untuk menekan button share. Tanpa melengahkan masa, jom kita lihat ayat yang kedua untuk hari ini. Walillah. Lafz jalalah ini dibacakan dengan nipis 2 harakat. Jangan baca tebal. Walillah, itu salah. Yang betulnya walillahi yasjudu ma. Di sini ikhfa hakiki. Di sini hukumnya ikhfa hakiki. Baik, sebelum saya nak teruskan ayat ini, pada ayat yang kita baca tadi itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sahabat-sahabat jumpa ini kan, ada baris garis tengah ni kan. Baik, garis tengah ni garis apa ni? Dia tersilap tulis ke ataupun macam mana? Tersilap cetak ke tidak? Garis ini, khususnya kita bicara tentang Al-Quran Rasam Usmani, dia menandakan bahawa kita bersedia kerana selepas ini akan datang ayat tentang arahan kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan sujud pada akhir ayat tu. Sujudnya di mana? Sujudnya selepas kita baca ayat yang kedua ini. Apabila ada tanda macam kubah ini. Habis ini barulah kita sujud. Macam mana nak sujud di dalam sembahyang? Macam mana nak sujud kalau di luar sembahyang? Maksudnya kita tengah baca Al-Quran bukan dalam sembahyang. Macam mana kita nak buat? Kalau kita dalam solat, macam mana kita nak buat? Jangan ke mana-mana, sekejap lagi saya ceritakan. Kita nak baca dahulu insya-Allah. Walillahi yasjudu man. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya bunyi man, mim bari atas bertemu nun bunyi man. Tapi kalau kita baca man fis sama, itu tak betul. Di sini kena baca dengan man, disamarkan. Nun pun tidak, fa pun tidak, dengan kadar panjang 2 harakat. Man fis samawati wal ardi taw'an. Di sini idgham bi gunnah, daripada taw'an jadi taw'an. Wa kar, ra di sini dibaca tebal, kar bukan kar. Siapa baca wa karhan jadi salah. Di sini kena baca wa karhan, dan di sini han bila masuk waw jadi idgham bi gunnah. Wa karhan, gitu, 2 harakat. Kalau teman-teman nak belajar dengan lebih detail lagi tentang hukum nun mati dan tanwin, dan juga tentang macam mana nak baca ra ni bila dibaca tebal dan nipis, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir. Saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda untuk mendapatkan buku asal dan tajuk serta rakamannya daripada kami insya-Allah. Wa karhan wa dhilaluhum. Di sini ikhfa syafawi.
Ikhfa syafawi dipanjangkan 2 harakat. Wa dhilaluhum, barulah bil ghudu, waw itu bersabdu, tekankan bil ghuduwi wal asal, wal a 2 harakat, wal asal. Boleh kita dengarkan bersama-sama. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Baik, bila sampai di sini, sahabat-sahabat akan nampak dia, kalau Al-Quran dia akan diberikan tanda. Tanda berarti di sinilah sujud sajadah. Baik, kalau kita di dalam solat, kita sampai di sini, kita terus sujud. Macam dalam pagi mungkin kebanyakan di masjid-masjid di tanah air kita ini, ada yang baca pagi Jumaat itu, pada solat subuh sujud sajadah, baca surah sajadah. Jadi sampai pada ayat itu dia sujud. Jadi sujud itu tidak kira satu rakaat. Maksud dia tak kira satu rakaat. Dia kena bangun balik, sambung baki ayat yang lebihnya, barulah turun dengan takbir, kemudian di rukuk. Barulah sempurna rakaat tersebut. Bila dia bangun maka sempurna rakaat tersebut. Tetapi kalau kita di luar solat, kita baca sampai ayat Al-Quran, sampai di situ, kita terus, kalau Quran duduk depan kita, kita letakkan ke tepi dan kita terus Allahu Akbar, takbir dan terus turun sujud. Kalau kita bukan baca Al-Quran, bukan di dalam solat, dan kita pun tak bersedia untuk itu. Contohnya kita lalu saja di rumah kita, pasangan kita baca Al-Quran sampai di situ. Jadi kita nampak dia turun sujud, kita yang mendengar ini, sama ada kita baca doa tersebut ataupun memadailah dengan kita membaca tasbih. Apakah lafaz doa dan tasbihnya? Saya kongsikan insya-Allah kepada teman-teman. Jadi sebelum itu saya harapkan sahabat-sahabat tolong share pelajaran hari ini. InsyaAllah saya nak kongsikan doanya kita tak masuk lagi, Fan tak masuk kan? Ada? Sekejap maafkan sekejap. Kita nak tunjukkan kepada teman-teman dirahmati Allah ayat dan doanya itu, supaya sahabat-sahabat dapat nanti boleh print screen dan insya-Allah Fan tunjuk di sini. Kita pakai komputer. Oh, okey. Kenapa tidak masukkan tadi? Baik sahabat-sahabat, sekejap lagi saya kongsikan. Kita teruskan dahulu ayatnya. Kita bagi Farhan selesaikan itu. Kita dah sediakan sebelum ini. Ayat dan lafaznya itu diharapkan nanti bila kita bawa tunjukkan, sahabat-sahabat boleh print screen, boleh hafal. Yang mana yang belum lagi hafal, yang mana yang dah hafal, alhamdulillah teruskan ya, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita masuk kepada doa dan lafaz tasbih tersebut, marilah sekali lagi kita bacakan ayat ini sebelum kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kemudian barulah bila berhenti di sini baca lafaz doanya dan terus ayat yang seterusnya. Baik, sementara Farhan menyediakan ayat dan doa lafaz tersebut, kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya. Sekejap lagi kita okey, Farhan hampir selesai, sekejap ya. Baik. Pastikan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila baca Al-Quran, pastikan kita membacanya dengan fokus. Jangan sampai tertukar baris, jangan sampai tertukar sebutan huruf.
kerana dia merupakan satu kesalahan jali, kesalahan yang besar yang mesti kita sebaik mungkin cuba elakkan. Kalau kita tak elakkan ataupun kita ambil ringan perkara tersebut, dia bukan sebaliknya datangkan pahala tetapi mendatangkan dosa bagi kita yang membacanya. Jadi berbanding dengan kesalahan-kesalahan yang lain yang seperti kesalahan qafi, sama ada panjang sepatutnya dibacakan dengan 5 harakat, kita terbaca dengan 6 harakat dan sebagainya. Itu dikira kesalahan yang qafi, yang selalunya hanya dapat dikenal pasti oleh mereka yang mahir dalam membaca Al-Quran. Bagi kita orang awam, pastikan menjaga betul-betul jangan sampai tertukar baris dan jangan sampai kita tertukar huruf. Yang selain daripada itu, kita memastikan bacaan kita itu dengan sebutan huruf yang baik, sebutan huruf yang jelas. Macam mana kita nak dapatkan sebutan huruf yang baik dan jelas? Tidak lain dan tidak bukan, mestilah kita menguasai tentang makhraj huruf. Kerana di sana terdapat huruf-huruf yang mungkin bagi kita orang Melayu ini agak sukar dan perlu mendapat bimbingan. Sebagai contoh, saya berikan huruf Ain. Huruf Ain, kita tidak ada huruf Ain dalam bahasa Melayu. A sampai Z itu tidak ada Ain. Yang ada A ada. Sebab itu di antara Hamzah dan Ain ramai yang tertukar. Hamzah dan Ain ramai yang tertukar. Begitu juga huruf Sin dan huruf Shin. Ramai yang tertukar di antara Sin dan Shin kerana mereka tidak dapat membezakan dengan betul tentang lafaz tersebut. Baik, alhamdulillah, dah di sini kalau saya kongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, idza qara'a ibnu Adam sajadatu fasajada li'tazala asyaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira bis-sujud fasajada falahu jannah wa umirtu bis-sujud fa'asaitu faliyan nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam Nabi menyampaikan kepada kita bahawa apabila seseorang anak Adam itu membaca bahagian ayat sajadah dan mereka sujud, ataupun apabila mereka diberikan arahan untuk sujud dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menangis dan sambil dia berkata, celakalah, celakalah. Kenapa? Kerana umira bis sujud fasajada. Kerana dia, yakni hamba Allah itu, mereka diarahkan dengan sujud dan mereka sujud, dan bagi mereka adalah pahala ganjaran syurga. Sedangkan aku, syaitan kata, aku diarahkan untuk sujud, aku ingkar, maka balasan bagiku adalah neraka. Jadi oleh itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini maksud daripada hadis yang saya bacakan tadi, ya. Apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia pun sujud, maka tersingkirlah syaitan sambil berkata, celakalah aku. Dan ia memerintahkan sujud lalu ia pun sujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku diperintahkan sujud tapi aku menolaknya, maka bagiku neraka. Jadi oleh itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, setiap kali kita menjumpa ayat sajadah ini, tolong kita jaga untuk kita membaca lafaz sajadahnya seperti demikian. Sahabat-sahabat boleh print screen, ya. Ayat ini siapa nak print screen, kalau nak tulis mungkin tak sempat. Jadi print screen. Telefon sekarang ni dah canggih dah, boleh print screen. Sajada wajhiya lilladhi, mungkin ada yang nak kita baca bersama-sama, ya. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mungkin lepas ni siapa yang dah hafal, alhamdulillah. Siapa yang belum hafal, lepas ni boleh hafal insya-Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, kita baca bersama-sama. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di dalam sujud kita baca. Ya, di dalam waktu kita sujud, kita bacalah doa ini. Ataupun kalau sahabat-sahabat, ini makna lafaz doa yang kita baca tadi, aku bersujud kepada Allah yang menjadikanku, memberikan pendengaranku, penglihatanku dan kekuasaannya dan kudratnya, maka Maha Suci Allah dialah sebaik-baik pencipta kejadian. Selain daripada doa tersebut, sahabat-sahabat,
yang mana tidak hafal lagi doa tersebut, sambil-sambil itu bila dengar sampai kepada bahagian itu, memadailah dengan kita menyebut lafaz tasbih seperti demikian. Mungkin boleh dengar, boleh print screen, simple saja lafaz tasbih ini. Selalu mungkin kita baca dalam takbir solat sunat hari raya pun ada kita baca lafaznya seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Sekali lagi saya ulangi, sahabat-sahabat dengarkan dan ikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyul azim. Jadi mungkin insya-Allah sahabat-sahabat kalau merasakan perkongsian saya ini bermanfaat, mohon saya sekali lagi bantu, kerana saya yakin ramai yang tidak tahu bila sampai pada ayat itu, bila kita jumpa ayat tadi itu apa yang nak baca. Apa yang nak baca. Nanti kita tunjukkan sekali lagi pada teman-teman bagaimanakah tanda yang ada dalam Al-Quran. Selalunya di tepi itu, di tepi bahagian Quran dia akan tulis sajadah. Ataupun nampak tanda ni, sebelum sampai pada tanda ni, ayat yang sebelumnya itu dia akan datang baris begini. Jadi dia dah bagi signal lah. Okey, lepas ni nak masuk ayat sajadah bila datang baris ini. Kemudian kita teruskan bacaan sampai bila kita jumpa macam tanda kubah begini, maka kita berhenti sekejap, kita bacalah lafaz doa tadi itu. Sajada wajhal ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawli fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu, ataupun kita membaca dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Insya-Allah dapat belajar sesuatu diharapnya. Dan jika sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu, jangan lupa untuk menekan button share insya-Allah kita kongsikan. Baik. Jom kita teruskan kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-16 insya-Allah kita teruskan. Qul mar, di sini qaf bari dhammah naik terus di atas lam yang bertanda mati, dan kemudian mim bari atas naik di atas ra yang bertanda sabdu. Mar rabbus samawati wal ardi qulillah. Dan bila lafz jalalah, bila kita waqaf pastikan tidak kurang dari 2 harakat. Qulillah, baru berhenti. Jangan waqaf dengan qulillah, itu tidak sempurna. Mestilah sekurang-kurangnya 2 harakat. Dan dalam keadaan ini lafz jalalahnya dibaca nipis. Qulillah, nipis, bukannya tebal. Kalau kita baca qulillah, itu tebal. Jawapannya adalah salah. Di sini dibaca nipis. Mungkin ada yang nak tolong tulis. Kemudian qul afattakhadtum, di sini mim mati bertemu mim, didengungkan 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki, disamarkan 2 harakat. Min dunihi, ha ni makhrajnya dipangkal kerongkong, dipanjangkan dengan kadar 4 atau 5 harakat di sini, maksilah tawilah di sini. Awliya la yamliku, 2 harakat. La yamlikuna di sini ikhfa hakiki, disamarkan 2 harakat. Anfusihim, izar syafawi. Naf'an, di sini idgham bi gunnah, daripada naf'an jadi naf'an wala dharra. Dan kalau waqaf di sini dharran, bila waqaf ma'iwat jadi 1 baris 2 harakat, dharran menjadi dharra. Kemudian qul hal yastawil, wa baris kasrah naik terus di atas lam yang bertanda mati ini. Qul hal yastawil a'ma wal basi, sad baris kasrah bunyi si. Jangan baca wal basi. Kalau wal basi jadi huruf sin nanti. Wal basi. Di sini bukan wal basi tetapi wal basi. Wal basiru am idhar syafawi. Jelaskan saja, jangan dipanjangkan terus masuk. Hal tastawi dhulumatu wan nur. Wan, di sini
wajibul gunnah, 2 harakat, wajib dengung. Wan nur, baru masuk ra. Wan nur, di hujung baru masuk ra. Jangan masuk awal jadi nur, itu macam machine gun kan, itu tak betul lah ya. Baik, kemudian ja'alu izar syafawi, jelas saja terus masuk. Ja'alu lillah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hi syuraka khalaqu, kha ni hujung kerongkong, manakala qaf pula dipangkal lidah makhrajnya. Khalaqu ka khalqihi, bila duduk dekat-dekat ni sahabat-sahabat kena hati-hati. Antaranya saya nak ingatkan di sini 3 huruf yang kadang-kadang orang keliru. Pertamanya huruf kha, qa, ra. Saya ulangi. Kha, qa, ra. Yang mana satu? Sahabat-sahabat tanya diri sendiri, boleh tak bezakan? Ataupun kita baca baris kasrah pula. Khi, qi, ri. Yang mana satu? Kalau baris dhammah, khu, qu, ru. Yang mana satu? Kenal pasti. Kalau anda masih lagi keliru yang mana satu huruf-huruf yang saya sebut tadi itu, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir kami kongsikan bagaimana saya dapat bantu anda dengan berikan buku asal dan tajwid dan rakaman buku tersebut. Sekejap lagi saya ceritakan. Ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal, baris fathah naik terus di atas lam. Fatashabahal khalqu alaihim, waqaf di situ. Baik, izinkan saya minum air dulu. Bismillah. Baik, kemudian di situ kita jumpa jim kecil, waqaf jaiz, boleh berhenti di situ. Dan ibtidak pada qulillahu kha, qulillah, nipis kita bacakan 2 harakat. Hu khaliqu kulli syai'in, di sini idgham bi gunnah, 2 harakat, masuk beserta dengung. Wa huwal, wa bari fathah naik di atas lam yang bertanda mati. Wa huwal wa, dan ha pedah di pertengahan kerongkong. Wahidul qahhar, dan ra di akhir dibacakan tebal. Siapa baca qahhar tak betul, dia kena baca qahhar, har, dibaca tebal di akhir itu. Boleh ya? InsyaAllah dapat belajar sesuatu. Kalau anda nak belajar lebih detail daripada apa kita sampaikan ini, InsyaAllah sebentar lagi saya kongsikan. Baik, jom kita dengarkan dahulu. Ayat ini agak sedikit panjang, jadi mungkin kita perlu bacakan dengan khitah-khitah yang lebih pendek. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai nafas. InsyaAllah juga dapat belajar sesuatu bagaimana untuk waqaf dan ibtidak pada ayat yang panjang. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini bersama-sama. InsyaAllah kita baca. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadhtum لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Baru berhenti di situ. Kemudian masuk ayat yang ke-17, ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat untuk kita meneruskan bacaan ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Saya harapkan sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan hari ini dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Di sini ikhfa, samarkan dua harakat. Asalnya an kan, hamzah baris atas bertemu nun bunyi an, tapi datang zai dia jadi anzala minas samaa'i ma. Masing-masing ma ini 4 atau 5 harakat. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat, ada bunyi hamasnya, bunyi angin. Audiyatu, di sini hukum iqlab, ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Audiyatun jadi audiyatum. Tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Audiyatu biqadariha, biqadariha, ini semuanya satu harakat. Ha aja 2 harakat, yang lain semua satu. Biqadariha fah, fa baris fathah ni di atas ha yang bertanda mati. Fah, ha pedas. Fahtamala sailu zabadar, di sini idgham bila gunnah, daripada zabadan jadi zabadar rabiya, zabadar rabiya. Kemudian wa mimma yuqiduna alaihi finnarib, fin 2 harakat dengung, narib, ra baris kasrah di atas ba yang bertanda mati, khakhalah di sini. Ribtigha ahil, ha baris kasrah di atas lam di sini, hil. Yatin, izhar halqi di situ. Sempurnakan saja bunyi tanwin, jangan panjang. Terus masuk au mata'i, di sini ikhfa. Baik sahabat-sahabat, ada yang mungkin tanya, ustaz, macam mana kami nak membezakan yang mana izhar, yang mana ikhfa? Saya bagi tahu 2 perkara ini, insya-Allah dapat membantu. Pertamanya, lihat kepada huruf. Nun mati atau tanwin itu selepasnya datang huruf apa? Datang huruf izhar atau huruf ikhfa. Huruf izhar saya dah bagi tahu ada 6. Huruf ikhfa ada 15. Kalau nak belajar dengan lebih detail apakah huruf izhar dan ikhfa dan macam mana nak bacanya, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan buku asal dan tajuk selepas ini. Selain daripada itu, sahabat-sahabat boleh lihat tanda barisnya. Saya bagi tahu di sini perbezaan yang jelas ketara di sini. Pada hukum izhar, tanwinnya selari atas dengan bawah. Pada hukum ikhfa, tanwinnya tidak selari. Nampak tak? Dua-duanya baris 2 di bawah, tetapi kedua-duanya mempunyai cara tulisan yang berbeza. Yang ini atas dengan bawahnya sama, yang ini atas dengan bawahnya tidak sama. Menunjukkan di sini hukum yang berbeza, cara bacaan yang berbeza. Diharapkan sahabat-sahabat belajar sesuatu di sini. Au mata'i, di sini 2 harakat. Zabadum, di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim, masuk beserta dengung. Daripada zabadun jadi zabadum. Zabadum mithla, di hujung lidah, mithlu. Kemudian kadzalika yadribullahu al-haqq wal batil, wal batil, waqaf. Fa'am, dengungkan 2 harakat. Fa'amma zabadu fayadh, di hujung lidah, fayadhhabu jufaa. Bila waqaf, jangan baca jangan jufa. Oh itu tak.
jufaa. Kemudian wa amma ma wa dengungkan ma yang ikhfa, samarkan 2 harakat. Wa amma ma yanfa'un, di sini dengungkan 2 harakat. Yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Huruf yang terakhir, makhraj yang terakhir adalah huruf dha. Dha ini makhrajnya di tepi lidah. Kadzalika yadribu Allahul amsal. Fal. Bukan sal jadi huruf sin. Jadi huruf sa. Fal. Gitu. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. Sekali lagi. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Kemudian ayat yang terakhir untuk hari ini. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Hati-hati. Lilladzina istajabu, ja 2 harakat, bu 2 harakat. Li rabbihimul, hi hab di pangkal kerongkong. Bihimul, kemudian ha pedas di pertengahan kerongkong. Husna. Walladzina lam yastajibu lahu law an dengungkan di sini 2 harakat. Nalahum, di sini juga dengungkan 2 harakat. Law anna lahum ma fil ardi jami'an, di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Wa mithlahu ma'ahu, 2 harakat. Laftadau bih
laftadaw bih. Kemudian lahu ula, di sini jangan dibaca 2 harakat, sempurnakan saja bunyi terus masuk la. Ini hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Ulaika lahum, sempurna saja. Su'ul hisab, hai bukan hi ya. Hai itu hab di tengah kerongkong. Su'ul hisabi wa ma hamzah tu ada tanda mati. Wa ma'wahum, Iza syafawi, sempurna saja hum, terus masuk. Jahannam, dengungkan dulu 2 harakat, nun sabdu, wajibul unnah. Kalau waqaf, kalau wasal jadi Jahannamu wa bi'sal mihad. Tapi kalau waqaf, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan di akhir diberikan lantunan khokholah kubra di sini. Baik sahabat-sahabat, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Lilladzina istajabuna li rabbihimul husna. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Kemudian berhentilah di situ sebelum menyambung ayat seterusnya. Tapi untuk hari ini kita berhenti dahulu di situ, insya-Allah kita baca bersama-sama insya-Allah daripada awal ayat 14 hingga ayat ke-18. Insya-Allah diharapkan sahabat-sahabat semua dah bersedia untuk kita mulakan bacaan. Tapi sebelum kita mulakan, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman semua untuk kita tekan button share, untuk kita kongsikan dahulu. Dan jangan lupa berikan saya thumbs up dan juga heart insya-Allah sebelum kita mulakan bacaan. Siapa nak betulkan kedudukan silakan ya. Bismillah. Di akhir bacaan kita nanti saya kongsikan kepada teman-teman yang nak mendapatkan buku asas dan tajwid untuk membetulkan makhraj huruf dan mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu dengan lebih jelas. Insya-Allah sama-sama kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang kita bacakan hari ini, insya-Allah. Semoga sahabat-sahabat sentiasa dapat beristiqamah untuk membaca Al-Quran, jadikan ia sebagai rutin harian kita. Kalau badan kita ini memerlukan makanan, minuman, begitu juga santapan rohani kita itu memerlukan kepada amalan-amalan ibadah selain daripada berzikir kepada Allah, dan Al-Quran juga merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah. Kerana bila kita membaca Al-Quran, kita mengingati sudah pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah teman-teman yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam di page Facebook Fatihah Learning Center. Kita bawakan live kepada anda setiap hari, insya-Allah, waktu-waktu yang saya bagi tahu tadi itu. Yang belum lagi like dan follow page, insya-Allah mohon like dan follow page kita untuk mengikuti sambungan bacaan ayat. Dan bagi sahabat-sahabat yang nak mendapatkan buku asas dan buku tajwid daripada kami, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku dan rakamannya, kerana kita telah merakamkan setiap helaian daripada muka surat buku tersebut sebagai panduan mereka yang nak mempelajari daripada asas ilmu Al-Quran untuk membetulkan makhraj huruf, untuk mendapatkan hukum-hukum tajwid satu persatu dengan lebih tersusun dan sistematik. Sahabat-sahabat, insya-Allah jangan lepaskan peluang itu dengan bersama-sama saya dan kawan-kawan yang lain menjadi ahli cepat Quran. Dan untuk pengetahuan semua, kita ada berita gembira bersempena dengan bulan tahun baru ini. Kita memberikan promosi yang sangat istimewa. Yuran keahlian hanyalah sekali untuk seumur hidup, dan kita memberikan potongan yuran keahlian kepada serendah seumur hidup RM250. Apa sahabat-sahabat akan dapat dengan menjadi ahli cepat Quran? Yang pertamanya akan mendapat sebuah buku asas dan buku tajwid, dan akan mendapatkan rakaman daripada buku tersebut. Kemudian kita berikan juga kepada teman-teman aplikasi cepat Quran dan akses kepada rakaman tersebut. Kita masukkan teman-teman semua dalam Facebook close group cepat Quran. Ada rakaman daripada buku asas dan buku tajwid di situ. Dan kita berikan juga kepada teman-teman rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa. Dan kita berikan kepada teman-teman sahabat pecinta Al-Quran yang menjadi ahli cepat Quran konsultasi eksklusif bersama dengan saya dan barisan guru-guru kita, insya-Allah. Boleh set appointment sahabat-sahabat walau di mana saja berada, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja berada sekarang ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan keahlian cepat Quran, kerana insya-Allah dengan sekali mendaftar menjadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat akan dibimbing bersama dengan kami, insya-Allah, sehinggalah kita memejamkan mata dan meninggalkan dunia ini, insya-Allah. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, untuk mereka yang berhajat menjadi ahli cepat Quran dalam tempoh promosi yang akan tamat pada 7 Januari ini, yuran keahlian diturunkan kepada hanya serendah RM250 sahaja. Jadi komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak menjadi ahli, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh WhatsApp kami ke nombor 011162179797. Saya ulangi sekali lagi, nombor taliannya 011162179797, nombor WhatsApp kita.
Lepas habis live ini boleh terus WhatsApp kita. InsyaAllah admin kami akan bantu anda untuk membuat pendaftaran. Dan bagi mereka yang mendaftar hari ini, kami akan ambil alamat anda dan akan post buku tersebut ke rumah anda esok hari. InsyaAllah secepat mungkin. Dan bagi teman-teman yang tak tahu nak print screen, tak ada pen nak tulis nombor telefon ini, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen sekarang. InsyaAllah nanti admin kami yang akan hubungi anda. Biar kami yang hubungi anda untuk melakukan pendaftaran menjadi ahli, ataupun terus boleh buat pendaftaran di laman web www.cepatquran.com. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi sebelum saya berakhir, saya nak buka kepada sahabat-sahabat yang nak bertanya soalan, yang nak jadi ahli. InsyaAllah saya bersedia untuk menjawab, khususnya mereka yang berhasrat untuk memperbetulkan bacaan Al-Quran untuk diri sendiri, ataupun nak bantu pasangan anda, anak-anak anda, boleh hadiahkan keahlian cepat Quran ini kepada mereka. Kalau ada sebarang persoalan, boleh terus tulis di ruangan komen. Saya sedia menjawab. Yang baik, Alhamdulillah ramai yang komen dah jadi ahli. Alhamdulillah. Kepada mereka yang belum lagi menjadi ahli, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman, jangan lepaskan peluang dalam tempoh promosi tahun baru ini untuk menjadi ahli cepat Quran dengan komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor 011162179797, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen sekarang, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli kena tonton video tersebut untuk mengetahui apakah pendekatan yang diberikan di dalam buku asal dan tajwid kepada anda, insya-Allah. Sesungguhnya yang baik dan sempurna itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan salah itu adalah di kelemahan di sisi sendiri. Saya akhiri dengan hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.